Baik, salam sejahtera murid-murid. Jadi bertemu lagi kita dalam video pengajaran. Untuk video kali ini, cikgu akan menjelaskan tentang contoh-contoh lakaran dan ataupun reka bentuk yang terdapat di dalam internet, iaitu lakaran yang berkaitan dengan reka bentuk akaponik. Jadi untuk makluman pelajar, sebelum anda menghasilkan sesuatu projek reka bentuk, pastikan anda membuat kajian terlebih dahulu sama ada menggunakan internet maupun menggunakan bahan-bahan lain ataupun sumber-sumber lain seperti buku maupun majalah. Tetapi untuk keadaan anda sekarang, sewaktu anda berada di rumah, lebih senang untuk menggunakan internet. Jadi apa yang anda perlu lakukan adalah mencari contoh-contoh gambar-gambar maupun lakaran yang berkaitan dengan akaponik. Kamu dapatkan sesuatu gambar seperti ini contohnya. Dapatkan idea bagaimana kamu nak hasilkan sesuatu reka bentuk akaponik berdasarkan contoh ataupun gambar yang kamu dapat daripada internet. Kemudian kamu akan ubah suai, mengikut keperluan dan juga mengikut kemampuan masing-masing lah. Jadi video ini akan menjelaskan, akan mendedahkan beberapa contoh lakaran yang cikgu dapat daripada sumber internet tentang reka bentuk akaponik. Ini adalah salah satu contoh lakaran yang berkaitan dengan reka bentuk akaponik. Pastikan sebelum kamu menghasilkan sesuatu rekaan, murid mesti faham terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk akaponik. Apakah ciri-ciri yang menentukan komponen sesuatu akaponik tersebut boleh dilaksanakan. Sebagai contohnya dalam lakaran ini, ini dikatakan sebagai reka bentuk akaponik kerana dalam gambar ini terdapat sumber di sini. Ada tangki ikan, dan ada juga bekas tanaman, dan dalam masa yang sama juga ada kitaran air di mana air daripada tangki ikan ini akan pergi kepada tanaman dan air tersebut akan masuk balik ke dalam tangki ikan. Jadi ini boleh dianggap sebagai satu rekaan ataupun satu lakaran reka bentuk akaponik kerana menepati ciri-ciri reka bentuk akaponik. Jadi dalam lakaran anda maupun projek yang akan anda hasilkan nanti, pastikan anda ada label ataupun anda akan masukkan komponen-komponen akaponik ini ke dalam lakaran maupun projek anda. Pastikan dalam lakaran anda ada label untuk tangki ikan, ada label untuk bekas tanaman, media tanaman, sistem perpaipan, pam air dan juga penapis. Mungkin salah satu komponen ini tak ada dalam lakaran anda, tidak jadi masalah, tetapi pastikan majoriti ataupun kesemua komponen terdapat dalam lakaran ataupun projek anda. Jangan anda untuk reka bentuk akaponik hanya ada tangki ikan sahaja, tak ada bekas tanaman. Kalau hanya ada tangki ikan, tak ada bekas tanaman, maksudnya bukan menghasilkan reka bentuk akaponik. Pelajar hanya menghasilkan akuarium ataupun ternakan ikan dalam akuarium sahaja. Jadi itu tidak menepati syarat. Sebab dalam masa yang sama juga, pelajar perlu menunjukkan dalam lakaran maupun reka bentuk yang anda hasilkan wujud kitaran ataupun simbiosis seperti ini dalam reka bentuk yang anda hasilkan. Terdapat satu kitaran air yang sama, yang mana ikan ini akan membekalkan amonia dan juga baja kepada tanaman apabila amonia tadi ataupun sisa makanan tadi telah diproses oleh bakteria. Seterusnya bakteria tadi akan menjadikan amonia itu dalam bentuk nutrien untuk digunakan oleh tanaman. Seterusnya akan dalam masa yang sama juga tanaman tadi, akar tanaman akan berfungsi untuk memastikan air ditapis atau menjadikan air itu lebih jernih. Sebab akar tadi telah menyerap segala nutrien yang ada dalam tangki ikan tersebut. Jadi itu yang kita nak tengok, yang cikgu nak tengok dalam lakaran anda dan juga projek anda, wujud sistem kitaran seperti ini. Jadi ini adalah contoh lakaran 3D reka bentuk RAF. Jadi ini hanyalah lakaran yang belum lagi siap. Jadi pelajar boleh perhatikan lakaran tersebut, boleh ubah suai, tetapi ingat pastikan lakaran yang kamu hasilkan adalah sama dengan projek yang akan anda buat kemudian
Okey, ini adalah contoh lakaran 2D reka bentuk raf. Okey, pastikan juga murid-murid faham dan juga ingat apakah ciri-ciri perbezaan antara reka bentuk raf, reka bentuk NFT maupun reka bentuk apps. Apa perbezaan yang menjadikan yang ini raf, yang ini NFT dan sebagainya. Okey, jadi sedikit ulang kaji untuk raf. Ciri-ciri utama dia yang membezakan raf ni dengan yang lain adalah kerana tanaman terapung ataupun bekas tanaman ni terendam di dalam kitaran air ataupun tangki air ikan. Okey, itu yang membezakan raf dengan sistem yang lain. Okey, kalau pelajar perhatikan dalam gambar ini juga, bekas tanaman ni ataupun akar tanaman ni terapung di permukaan air. Okey, sebab ada penggunaan styrofoam di sini ataupun polystyrene. Okey, paling senang pelajar faham adalah penggunaan polystyrene di sini. Okey, jadi apakah bentuk lakaran yang boleh pelajar hasilkan? Sama ada pelajar hasilkan lakaran 2D maupun lakaran 3D seperti ini. Tetapi ingat, lakaran pastikan lakaran diwarnakan dan juga ada label. Okey, label cikgu ingatkan sekali lagi, mesti masukkan label untuk elemen maupun prinsip serta bahan-bahan yang kamu akan gunakan untuk menghasilkan projek mockup anda. Okey, dan tunjukkan juga label-label bagi komponen aquaponik di sini. Okey, tunjukkan dalam lakaran yang anda hasilkan di manakah kedudukan tangki ikan, bekas tanaman, media tanaman, sistem perbaikan dan seterusnya. Okey, kalau pelajar ada masukkan pump, okey, tunjukkan di manakah kedudukan pump yang anda letakkan dalam lakaran anda. So itu semua adalah label-label yang perlu pelajar masukkan. Dan kena ingat juga, lakaran tak semestinya pelajar hanya hasilkan satu lakaran. Okey, pelajar boleh hasilkan beberapa lakaran untuk menunjukkan rekaan anda. Lebih banyak lakaran lebih baik. Okey, mungkin pelajar tunjukkan lakaran 3D. Mungkin ada juga pelajar masukkan lakaran 2D ke dalam projek aquaponik anda lah dalam pelaporan nanti. Okey, so ini adalah contoh reka bentuk raf, okey, yang cikgu dapat juga daripada internet. Ini yang paling mudah lah. Okey, jadi kalau pelajar tengok perbezaannya di sini, tanaman terapung di atas permukaan air. Okey, jadi pastikan juga ada bekas tanaman di sini. Cikgu hanya tunjukkan beberapa contoh, jadi pelajar boleh tengok dan boleh ambil ilham lah. Ini pun salah satu contoh reka bentuk raf. Okey, pelajar perlukan akuarium ataupun tangki ikan dan juga bekas tanaman. Okey, jadi untuk reka bentuk raf, apa yang paling penting di sini adalah tempat ataupun bagaimana kita nak pastikan bekas tanaman tadi. Okey, yang warna hitam ni, yang warna gelap ni, bekas tanaman tadi berada terapung di atas permukaan air. Bukan tenggelam, bukan tenggelam di dalam air, tetapi hanya terapung. Jadi untuk reka bentuk ini, individu ini dia menggunakan styrofoam ataupun polystyrene lah untuk pastikan bekas tanaman tadi terus terapung di atas permukaan air. Okey, ini contoh reka bentuk aquaponik raf dari segi komersial lah, secara besar-besaran. Okey, jadi kalau pelajar tengok, yang bahagian bawah ni adalah tangki ikan dan tanaman diletakkan di atas. Jadi reka bentuk raf ni yang paling mudah lah untuk dihasilkan. Okey, kerana ianya tidak memerlukan rekaan yang terlalu complicated. Baik, ini merupakan contoh lakaran 2D bagi reka bentuk yang kedua, iaitu reka bentuk apps dan flow. Di sini cikgu silap ni, bukan reka bentuk raf, tapi reka bentuk apps dan flow. Kenapa apps dan flow? Kerana ada penggunaan bell siphon di sini ataupun loceng siphon. Itu yang membezakan reka bentuk apps dan flow ni dengan reka bentuk raf. Kalau raf tadi dia terapung, bekas tanaman ni terapung di atas permukaan air. Tetapi untuk raf ada penggunaan bell siphon di sini. Okey, nampak tak yang cikgu tunjukkan gunakan cursor ni? Yang ini adalah bell siphon. Bell siphon ni berfungsi untuk pastikan wujudnya kitaran air secara pasang surut. Apabila air daripada tangki ni masuk ke dalam bekas tanaman, okey, apabila air ni masuk ke dalam bekas tanaman, air tersebut semakin lama semakin naik, dan apabila ianya telah sampai ke takar yang penuh, air tersebut akan diflushkan.
masuk balik ke dalam tangki ikan dengan adanya fungsi ataupun kegunaan alat ini yang kita panggil sebagai loceng sifon. So itu perbezaan reka bentuk aquaponik, ebbs dan flow. Okay, so ini adalah contoh reka bentuk. Saya letak lagi raf ni, silap ni bukan raf, ini adalah reka bentuk ebbs dan flow, yang mana nampak yang cikgu tunjukkan sini, yang ini adalah bell sifon ataupun loceng sifon, berfungsi untuk memastikan apabila air ni dah hampir memenuhi bekas tanaman, yang atasnya adalah bekas tanaman, bawah ni pula adalah tangki ikan. Apabila air ni yang daripada tangki ikan masuk ke dalam bekas tanaman, air tersebut dah mencapai takar penuh, ianya akan diflushkan masuk balik ke dalam tangki ikan. Okay, dengan adanya bell sifon. So ini pun boleh murid hasilkan di rumah, tapi perlu ada medium tanaman di sini. Untuk gambar ini dia menggunakan hydroton. Okay, mungkin kalau murid dah membuat satu survey di kedai, hydroton ni mungkin agak mahal, murid boleh gunakan medium yang lain, contohnya seperti batu kerikil pun boleh digunakan untuk projek reka bentuk ebbs dan flow. Okay, ini contoh reka bentuk ebbs dan flow sekali lagi. Okay, yang ini ada sedikit perbezaan, tetapi kalau pelajar murid perhatikan di sini, untuk bekas tanaman individu ini dia menggunakan batu kerikil. Okay, batu seperti batu sungai, okay, dimasukkan ke dalam bekas tanaman, tetapi dalam masa sama juga ada bekas tanaman yang lain yang berbentuk seperti pasu bunga di sini, khusus untuk memastikan tanaman tersebut ditanam di bahagian ini. Okay, so ini pun sama juga ebbs dan flow, sebab ada loceng sifon di sini ataupun bell sifon. Yang warna putih ni adalah bell sifon. Okay, ini yang cikgu maksudkan dengan bell sifon, okay, ataupun loceng sifon. Bell sifon ni, ingat fungsinya adalah untuk memastikan apabila air itu dah memenuhi bekas ruangan bekas tanaman, air tersebut akan diflushkan masuk. Okay, diflushkan keluar daripada bekas tanaman masuk ke dalam tangki ikan. Okay, jadi ini mungkin reka bentuk ini mungkin sedikit rumit untuk murid hasilkan, sebab murid perlu hasilkan alat ini yang kita panggil sebagai bell sifon. Okay, tetapi murid boleh coba menghasilkan bell sifon dengan merujuk internet lah. Dalam YouTube ada banyak DIY bagaimana nak hasilkan bell sifon ini, kalau murid berminat untuk menghasilkan reka bentuk ebbs dan flow. Okay, seterusnya reka bentuk yang ketiga, NFT. Okay, ini contoh lakaran 3D reka bentuk aquaponik NFT. Okay, ingat perbezaan antara reka bentuk ini dengan reka bentuk yang lain. Kalau NFT, air mengalir dengan laju. Okay, air akan mengalir dengan laju, dan air ini akan mengalir dalam kadar yang sedikit. Akar tumbuhan tersebut akan terkena air dalam kadar yang lebih sedikit. Okay, berbanding dengan reka bentuk raf. Kalau raf tadi, akar tumbuhan akan terus terapung pada permukaan air, tetapi yang ini air dia akan terus mengalir dengan pantas dan hanya terkena sedikit sahaja. So ini adalah contoh lakaran, cikgu tunjukkan balik. Ini adalah contoh lakaran 3D reka bentuk NFT. Okay, so bahagian atas ni yang berbentuk seperti apa ni kita panggil ni sebagai pipe poly, pipe PVC ni, okay, ataupun gutter di sini, yang lubang warna hitam-hitam ni, ini adalah di mana bekas tanaman akan dimasukkan di bahagian inilah. Okay, ini contoh lakaran 2D untuk sistem NFT. Okay, kalau murid perhatikan dalam gambar ini, air akan mengalir pada bahagian bekas tanaman ni dalam kadar yang laju. Okay, akan sentiasa mengalir dalam kadar yang laju, dan air tersebut akan terkena bahagian akar tanaman dalam kadar yang sedikit, tak banyak. Baik, ini contoh reka bentuk aquaponik NFT. Okay, menggunakan sekali lagi pipe PVC.
Okey, ini pun contoh reka bentuk NFT. Tapi di sini tak ada tangki ikan, tapi cikgu nak tunjukkan bagaimana reka bentuk tersebut boleh dihasilkan. Dia menggunakan semuanya menggunakan pipe PVC. Untuk tempat untuk meletakkan bekas tanaman ni pun menggunakan pipe PVC. Okey, ini contoh yang seterusnya, reka bentuk NFT. Kalau pelajar nak gunakan bahan lain pun boleh, contohnya botol air dan sebagainya, tak jadi masalah. Okey. Yang cikgu nak jelaskan di sini adalah tentang penghasilan projek. Okey, jadi murid ada dua pilihan untuk menghasilkan projek. Yang pertama, murid boleh hasilkan projek yang berbentuk model ataupun projek yang berfungsi sepenuhnya. Maksudnya apabila murid menghasilkan projek aquaponik tadi boleh berfungsi sekiranya mempunyai komponen-komponen yang lengkap. Sebagai contoh dalam gambar ini contoh model aquaponik yang berfungsi, yang mana sudah ada tangki ikan di sini, sudah ada bekas tanaman. Okey, cuma yang belum ada ni ikan dan juga tanaman. Okey, pump air pun dia belum lagi pasang. Tetapi untuk projek anda, okey, apabila anda hasilkan projek yang berbentuk model ni ataupun projek yang berbentuk berfungsi sepenuhnya, murid tak semestinya dapatkan ikan. Okey, maksudnya apabila anda hasilkan projek seperti ini, tak perlulah awak beli ikan. Okey, tak perlulah awak beli biji benih ataupun sayur-sayuran masukkan ke dalam projek anda. Yang itu tak perlu. Okey, murid hanya tunjukkan projek tersebut seperti dalam gambar ini, kemudian kamu hasilkan satu video tunjukkan yang bahawa projek anda tadi boleh berfungsi dengan baik. Okey, maksudnya kamu boleh pasang pump air di sini. Okey, masukkan air dan tunjukkan kepada cikgu bahawa projek anda di sini boleh berfungsi. Air tersebut boleh masuk ke dalam bekas tanaman ni. Okey, yang warna putih ni adalah bekas tanaman. Tidak ada kebocoran berlaku. Okey, air pun masuk dengan keadaan yang baik dan dia akan keluar balik masuk ke dalam tangki ikan dalam keadaan yang baik. So itu adalah projek model aquaponik, okey, yang berfungsi sepenuhnya. Ataupun pilihan yang kedua, murid boleh hasilkan projek mock-up. Okey, projek mock-up aquaponik ni murid akan hasilkan menggunakan bahan-bahan apa sahaja, bahan-bahan yang murid rasakan sesuai lah untuk menghasilkan projek mock-up anda. Okey, seperti dalam gambar ini. Kalau pelajar perhatikan, yang ini tidak berfungsi sepenuhnya, tetapi dia menunjukkan reka bentuk sistem yang kamu akan hasilkan. Okey, untuk reka bentuk ini, murid ini menghasilkan reka bentuk sistem rough. Okey, jadi dia hanya menggunakan kepingan kotak ataupun bekas-bekas cup, paper cup, okey, untuk menghasilkan projek mock-up aquaponik dia. Okey, jadi ada dua pilihan di sini, sama ada kamu nak hasilkan projek mock-up aquaponik ataupun kamu menghasilkan projek model aquaponik yang berfungsi sepenuhnya. Daripada dua ni, boleh pilih satu. Okey, ikut kemampuan dan ikut juga sumber kewangan yang kamu ada. Kalau kamu boleh hasilkan ini, pun kamu mendapat tahap 6. Kalau ini pun kamu akan dapat tahap yang sama ataupun tahap 6. Okey. Cuma kalau murid hasilkan model aquaponik, sekurang-kurangnya murid boleh mula dengan ternakan ikan dan juga tanaman di rumah sendiri. Okey, boleh coba. Apabila benda ini dah ada, so maksudnya murid boleh mencuba bagaimana ternakan ikan dan juga penanaman dilakukan secara sistem aquaponik. Okey, jadi itu sahaja untuk video pengajaran kali ini. Jadi sekiranya murid ada apa-apa persoalan, sila tinggalkan komen dalam ruangan di bawah. Okey, dan sila berhubunglah dengan cikgu sekiranya kamu mempunyai apa-apa masalah tentang penghasilan projek. Jadi itu sahaja untuk hari ini, untuk video pengajaran kali ini. Cikgu sudahi dengan ucapan terima kasih dan selamat belajar.